Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Kau ni? Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Sambungan daripada al-haqqu yujri ala asnatil ulama'i. Jika perkataan yang keluar itu datang dari hati orang yang mempunyai nur, ya. Lepas dulu kata Ibnu Atta, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Setiap kalam yang keluar, dia mempunyai pakaian hati yang keluar daripadanya perkataan tersebut. Maknanya apa? Innal kalamu la fil fuad wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalilan. Dalam kitab Nahwu disebut tu, kitab Kawakib Duriyah, disebut kalam. Innal kalamu la fil fuad, sesungguhnya kalam terhadap kalbi kita. Wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalilan, dijadikan maknanya lisan kepada hati sebagai dalil. Mana apa yang dicakap tu kita boleh tengok. Lepas tu kalau kita tengok orang cakap, kita boleh ukur standard pemikiran dia ni. Ya, dia cakap apa kita boleh ukur. Satu cerita yang kelakar. Imam Malik satu ketika dia tengok seorang tu senyap tak cakap. Wah, Imam Malik kata nampak warak ni orang. Kejap lagi dia bercakap oh bodoh pun. Apa tak cerdik kata Imam Malik lah. Sebab orang kenal dia sebab dia bercakap. Kalau dia tak cakap senyap, kita pun tak tahu dia. Ya, dia punya taraf pemikiran kita tak tahu. Bila dia bercakap je, barazah alladhi minhu baraz. Keluarlah apa dalam hati dia, kita kenal. Jadi perkataan yang keluar daripada hati yang ada nur. Yang doa Rasulullah mintakan, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran amami nur afin sampai habis. Ya Allah, jadikan dalam kalbiku nur, pendengaranku nur, penglihatanku nur, depan, belakang, kiri, kanan, atas bawah semua nur. Mana ada nurul ma'rifah, maka di sini kalau orang yang ada nurul ma'rifah dalam kalbi dia, maka kalam yang keluar tu nur. Pada kalau bercakap, di antara orang yang kalam dia ada nur, dia kalau bercakap dia tidak rasa dari dia. Ya, kalau dia mengajar pun dia tak rasa dia rasa semua gerak daripada Allah Ta'ala. Kalau dia semayang tu, daripada takbiratul ihram sampai salam, yang dirasakan semua afal Tuhan, bukan dia. Dia semayang billah, la bi anfusikum, bukan dengan diri dia. Kalau semayang dengan diri kita dan kita buat ibadat apa saja pun, haji, umrah, zikir, kita rasa kita mahjub, orang tu terhijab dengan Tuhan. Ya, kita mesti nampak semua gerak dari dia. Dalil Quran kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Di sinilah cara kita membersihkan kalbi. Bila kita nampak semua dari dia, apa ada kita dan tak ada apa. Kita ni fakir, hina dengan dia. Hanya yang diberi itu semua limpah kasih sayang dia. Maka mewajibkan kita banyak bersyukur kepada Allah. Itu saja. Kalau tak pandang begitu, dia mula rasa dia hebat. Aku alim, aku bijak, aku lebih banyak ibadat. Habis datanglah riak, ujub, semua pun habis semua. Besok akhirat dia tengok mana amal aku kosong. Ya. Jadi perkataan yang keluar datang daripada hati yang mempunyai nur, maka akan keluar perkataan yang mempunyai nur. Ya, kalam dia cantik je. Ya, bakalan kalam arif billah, kadang dia cakap dia 3 patah je. Kita ingat sampai ke mati. Ya, contoh mursyid anak dia kata, kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan. Oh, berdensi kat telinga. Ya, engkau jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Oh, dia punya cakap dia 3 patah je. Mengiang kat telinga kita. Sebab dia cakap bil qalbi, dengan hati. Bukan bercakap tunjuk pandai tak. Dia bercakap semata-mata nasihat yang ikhlas di dalam. Dan pada orang yang mendengar dia pun sedap, dengar pun terlekat. Ya, dan menjadi satu makna benda yang menjadi membimbing diri dia ke arah yang terlebih baik. Dan jika perkataan itu keluar daripada hati yang gelap, hati yang tidak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang dibalut dengan nafsu, hati yang lalai, maka dia keluar je dengan kegelapan dunia dia. Maka dia bercakap semua memuji dunia, dunia tak habis-habis. Angkat jawatan, kaya dia, habis tu aja cerita.
ya, cerita yang tak ada apa makna. Maka akan keluar perkataan yang gelap juga tanpa memberikan sebarang kesan pada hati. Dan dia tak ikat kalbi dengan Tuhan, maka cakap dia dipandu dengan nafsu, ya, cerita dunia aja. Kadang-kadang lebih dahsyat dia terkeluar benda pelik-pelik. Nak kaya-kaya apa kira halal haram, tu benda pelik keluar. Keluar benda pelik yang menggerunkan kita dengar, bahaya cakap. Sebab nur tak ada. Dia cakap dengan zulmatun nafs, kegelapan nafsu. Itu dia. Juga tanpa memberikan sebarang kesan kepada hati, berarti tidak bersih. Dia kalbi ni kalau tak bersih, dan walaupun ada ilmu tak ikhlas, kerana hati tak bersih, dia masalah. Sebab tu Imam Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, al-ilmu in qaranat wa al-khasya falaka wa illa fa'alaika. Ilmu agama yang kita belajar ni, ya, ilmu ni, ilmu in qaranat wa al-khasya, jika muqaranah ada menyertai kalbi kita gerun dengan Tuhan, maka memberi manfaat kamu dunia akhirat. Tapi kalau kita belajar pulau negara pun, tujuan dia bukan kerana Allah, nakkan sijil, nakkan pandang wah hebat, maka tak ada gerun hati dengan Tuhan, maka fa'alaika, ilmu tu memberi mudarat kepada dia, ya. Sebab saya pernah sekali ceramah tuan-tuan ni, dan orang tu pernah jadi menteri, tapi tak sebut dia pula. Saya pernah ceramah dengan dia. Kita ni orang bodoh kan, ceramah dulu, dia ceramah kendian, ceramah jemputan. Anak naik ceramah, dia cuit anak Syekh. Dia cuit anak, Syekh, hantar up anak sikit. Suruh up dia kan. Anak kata up, 7 up ada kat kedai. Tunggu dia senyap. Dia suruh up dia. Itulah. Bila kalbi dia tidak mutawajjihan ila Allah, tak betul menghadap Tuhan, dia keluar benda tu. Walaupun ilmu dia banyak kan. Dua ilmu yang betul-betul manfaat, yang membawa kita gerun dengan Allah Ta'ala, yang membawa kita makin dekat dengan Allah Ta'ala, yang membawa kita berlazat dengan Tuhan, bukan berlazat dengan nafsu, ya. Kalau pujian orang, sanjungan orang, itu semua nafsu dan glamour apa semua, tak payahlah. Jalan makrifat ke Tuhan, dia lebih minat dia tak terkenal daripada dikenal. Tapi orang tu kalau dia tak nak dikenal, tapi Tuhan nak kenalkan dia lebih terkenal. Ya. Rasul bukan orang yang mencari glamour, tapi siapa lebih glamour dari Rasul? Ya, Rasulullah lah orang yang paling hebat. Sebelum turun ke dunia orang dah kenal. Nama terpampang di syurga sehingga Nabi Adam bertawasul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fatawassala Adamu min zambihi faqad ihtada may yaqtadi bi abihi. Ya, Nabi Adam sendiri bertawasul dengan kemuliaan, kemegahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata tuan pengarang sini, kemudian beliau berkata apa? Siapa kata tuan? Ibn Athaillah Sakandari, tasbikul anwaru hukamaih aqwalahum fahaisu sarat tanwir wasala ta'biri. Tasbikul anwarul hukama, mana mendahuluilah anwarul hukama, segala nur hukama, mana cahaya-cahaya hukama itu, mana ahli makrifah, sentiasa mendahului perkataan mereka. Mana cahaya makrifat mereka terlebih dahulu daripada mereka keluar. Sebab tu bila dia keluar tu, dia rasa semua minallah, ya, semua dia keluar cantik, itu buka pum. Tapi kalau dia rasa daripada diri dia, itu yang gelap. Ya, kalau dia rasa minallah betul, cahaya tu ada, maka masuk terus ke dalam hati dengan cantik. Maka ketika mana jadi nurnya, sampailah takbir, ya, kira cantik perkataan dia tadi, betul-betul jatuh auqa' bin naqs, jatuh dalam hati kita, ya. Satu orang ulama dan ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggantikan tempat duduk. Dia ada kerja sikit, selesaikan dia. Waktu alim, ya, mengajar, habis sekejap dia sekat, Syekh Abdul Qadir masuk. Syekh Abdul Qadir Jalani masuk, baru bercakap beberapa patah aja, orang sudah jazbah. Ya, tahu jazbah tu kan? Kadang dia menjerit, Allah pun meletup. Sebab apa? Dia bercakap tu dengan nur. Dia cakap tu auqa' bin nafs, pum, yang melekat. Allah, tu pentingnya pun kan, pentingnya sebaiknya lah, yang sebaiknya taraf orang yang membawa orang tadi, misi dia sampai usul ilallah. Ulama kata kaifa nad'un nasi ilallahi wa nahnu ba'idun min.
Macam mana kamu nak bawa orang kepada Allah sedangkan engkau sendiri masih jauh? Ya, kalbi engkau tak betul dengan Tuhan, bila nak suruh orang bawa ke Tuhan macam mana? Macam orang Islam Melayu ketam ajak anak berjalan dulu, urus itulah. Dia ajak dulu, dia sendiri jalan sengit. Ya, kalau dia tak banyak mengajar, dia tunjuk aja, dia jalan betul, orang boleh ikut. Kata lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lidah kelakuan tu lebih afsah, yang mana membentuk seorang daripada lidah perkataan. Perkataan kami bercakap tadi, ahwal qalbi itu itu lain. Bagi orang yang khususnya para aulia, dia ada benda-benda yang seumpama itu sebagai satu kurniaan besar Allah Ta'ala, sebagai topak membantu dalam mentarbiah. Ya, murid dia begitu keadaan. Orang dulu banyak ni tuan-tuan. Kemudian apakah terdapat orang yang telah sampai kepadanya nur, orang yang arif, tetapi nur itu tidak meneranginya? Manakah tanah yang telah menumbuhkan perkataan orang, mana orang wasil yang sampai kepada Allah tetapi tidak menumbuhkan daun? Justru dikata lazimkan dirimu mengikut perkataan dan perbuatan mereka. Jadi niatkanlah di dalam hatimu bahawa kamu akan menemui mereka di setiap tempat yang kamu tujui. Ya, rendahkan dan hinakan dirimu terhadap setiap orang yang kamu yakin berkilau padanya cahaya maqamul ihsan. Bahawa duduk makam ihsan itu panggil orang yang sampai, orang yang wasil. Ya, maqamul ihsan. Ya, mana ditanya Jibril kepada baginda, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, hadis sahih. Ya Muhammad, cerita pada aku apa itu ihsan? Rasulullah menyatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarah ini dipanggil dalam istilah ya sufi dipanggil maqamul musyahadah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak, ini dipanggil maqamil muraqabah. Ya, siapa duduk dalam dua makam ini dan tamakun tetap mantap, maka dipanggil orang tu wasil. Itu maksud wasil, sampai, bukan sampai kita bertemu aja kita dengan kita, bukan. Allah Ta'ala maha suci daripada ya mumasalah lil khalaiq, maha suci daripada menyerupai makhluk. Allah Ta'ala tetap dasar dia laisa kamitsli syai', sebab dia maha hebat, zat yang wajib wujud. Jadi sini maknanya kalau jumpa maka ikut oleh kamu. Batu Imam Ghazali sebut dalam Ihya talabul syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut akan mursyid yang betul-betul membimbing kamu menjadi kemiskinan. Ya, maka tuan-tuan mintalah cari cari mursyid yang sebenar. Dia tak lazim daripada guru yang hebat kita mengaji dari mursyid rohani, tak mesti. Kadang orang lain. Ya, Imam Ghazali tuan-tuan, guru dia besar-besar, di antaranya Imam Haramain, imam dua tanah haram, tapi dia sampai ke Tuhan bukan dengan Imam Haramain. Dia sampai dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, seorang ulama hadis besar tapi tak terkenal mana. Dia kerja dia jahit kasut tepi jalan dan orang tu yang sebab dia sampai. Tuhan nak sampaikan dengan sebab orang ni tak tentu. Tak semestinya. Ya, itu mana kehendak Allah Ta'ala. Sebab kita berdoa minta Allah Ta'ala jumpa dan kita terpimpin bawah bimbingan dia supaya kita usul ila Allah Ta'ala. Dan kalau kita sampai kepada Tuhan maka berjayalah hidup insan. Ya, madzal ladzi wajadah man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiyadunaka badalan. Madzal ladzi wajada man faqadak, apakah kehasilan hidup insan selama dia hidup 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun ke, dia tak sampai ke makrifat ini, rugi macam. Sebaliknya wa man ladzi faqada man wajadak, apakah keluputan orang yang ada ini benda, ya, benda yang disebut dalam hadis sahih tadi maqamul ihsan, ya, itu. Maka laqad khaba man radiyadunaka badalan, rugi serugi-rugi orang yang menukar Tuhan dengan makhluk. Rugi, ya. Dia tukar Tuhan, dia berhadap pada makhluk, dia tak menghadap pada Tuhan. Dia cinta pada makhluk, rindu ke makhluk, dia tak rindu dan cinta ke Tuhan. Oh, rugi. Dia takut ke makhluk, dia tak gerun dengan Tuhan. Oh, rugi betul. Ya, itu kalam dalam munajat Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Mereka itu tidak pernah sunyi daripada mereka hingga hari kiamat. Mana golongan ahlillah ni sampai kiamat ada tuan. Setengah orang di Madacai kata, wali-wali zaman dulu dia mana sekarang ada. Tersalah tuan. Ya, tiap-tiap masa semua ada. Cuma
Di akhir-akhir banyak mereka ni istitar mereka tu, mereka menutup diri, tak banyak keluar. Dan kena cari betul, insya-Allah kalau Tuhan tunjuk jumpa dan minta Tuhan tunjuk je. Jadi oleh kerana itulah ulama menyatakan bahawa Allah Subhanahu taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 tempat. Ya, 3 dalam 3. Disembunyikan keredaannya dalam mana? Dalam taatnya. Dalam insan memberi ketaatan kepada Ta'ala, dalam itu ada apa? Mardatillah. Dan mardatillah adalah benda yang paling besar sepanjang hidup insan di atas dunia ni. Berdalil qaulihi Ta'ala, dengan dalil firman Tuhan. Apa Tuhan sebut? Waridwanum minallahi akbar. Rida dari Tuhan itu yang paling besar. Akbar tu, akbar mengisim tafdil, mana yang paling besar, paling berharga, paling tinggi kedudukan ialah mendapat rida Tuhan. Dan di mana diselit? Di dalam taat. Ya, kita buat taat zahir dan batin, dalam tu ada rida Tuhan. Yang kedua diselitkan apa? Jadi maknanya selitkan dalam taat. Maka jangan kamu memandang rendah suatu ketaatan. Walaupun benda tu kecil, walaupun alihkan ranting di tengah jalan, itu taat. Ya, Nabi suruh buat, walaupun alih, tengok ganting ke batu tengah jalan, kita kau alihkan. Niat jangan orang Islam maknanya terkena musibah dan sebagainya. Besar pahala. Itu contoh dia lah. Itu paling kecil maknanya. Dan disembunyikan kemurkaan pula. Lawan reda murka. Di dalam mana? Dalam maksiat. Apa jenis maksiat? Kecil, besar, zahir, batin. Dalam tu ada murka Tuhan. Maka jangan kamu mempermudah-mudahkan satu maksiat. Walaupun nampak kecil, tapi dalam tu ada murka. Murka yang kita takut. Dan murka Tuhan, macam mana kita nak masuk syurga dalam keadaan ini dapat kemurkaan Allah. Itu maknanya. 2. Yang ketiga disembunyikan, yang ini kita bincang ni, kewalian di dalam hati hamba-hambanya. Sebab tu nak kenal para wali cukup susah. Kalau tuan tak buka, kita tak kenal. Ya, tuan guru saya kata, kadang kau duduk dengan wali belaga lutut kau tak perasan. Ingat kawan muka wali. Ya, waliullah lah, bukan wali nikah kan. Wali nikah banyak. Ini waliullah. Dan orang yang ingkarkan wali kufur kan. Apa wali-wali dia? Wah, dia cakap apa wali-wali? Tak ada wali-wali. Tak ada wali, kufur suruh dia mengucap wali. Sebab nas Quran terpampang tu, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah awliya, awliya itu jamak, kerana plural daripada ya, singular pada itulah waliyin awliya. Mana segala wali, mana segala kekasih Allah. Sifat dia apa? La khaufun alaihim, tidak ada sebarang ketakutan dalam kalbu. Walahum yahzanun, dan tidak ada sebarang hazan, duka cita, tension, tak ada. Itu sifat para wali. Kalau tanya kenapa para awliya, sifat dia tidak ada sebarang ya, sebarang ketakutan, sebarang ya, kekerohan dalam kehidupan dia, tension bearing tak ada. Sebab apa kan? Sebab dia sudah masuk jannatul muajjalah. Dalam syurga mana ada benda yang membingungkan, benda yang mendukacitakan, benda yang menserabutkan? Tak ada. Kalau ada tu bukan syurga nama dia. Maka syurga ada 2, satu di sana, satu di sini. Ya, di sana maklum, di sini jannatul ma'rifah yang disebut dalam suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun makam kebesaran Tuhannya 2 syurga. Sana satu, di sini. Jadi bila dia masuk dia dalam jannatul ma'rifah, syurga makrifat, tu Tuhan beri, Tuhan sebut dengan sifat dia. Tenang kan. Dalam kocik tak ada duit, dia tenang kan. Kita dalam kocik ni tebal ni, pening lagi. Sebab apa? Dia kena satu penyakit. Ya, penyakit tamak. Dah ada 10,000 nak 20, dah ada 20 nak 100,000, dah 100,000 nak juta. Sampai bila boleh tak selesai kan. Ya, bagi arif bila yang ada pada dia boleh rasa tak habis syukur lagi dah. Ketenangan duduk sini. Laisal ghina an kasil arat walakin ghina ilal qalb. Bukanlah kaya itu kaya harta benda, kaya sebenarnya kaya jiwa dia. Ya, jiwa bila kaya dia tak ada banyak apa ada cukup dah. Ya, kalau tak ada kaya jiwa, dia sifat tak ada qanaat, dia tamak. Dia tamak, dia panggil al-faqrul hadir. Fakir yang sentiasa menghambat dia. Walaupun dah banyak, sentiasa tak cukup, tak cukup, tak cukup. Cukup dia bila tanah masuk kubur. Tanah masuk mulut itu baru diterpanjat. Atau hatta zurtumul maqabir, sehingga dia ziarah kubur baru diterpanjat. Atau sifat jiwa yang tenang, itulah jiwa bila menghadap Allah Ta'ala, maka Tuhan berikan kurniaan tersebut. Kemudian baikkanlah kepercayaan dan sangkaan kamu terhadap setiap orang.
Ini akhlak dia nak jaga kita. Jangan sekali-kali kita memandang orang tu dengan keadaan yang tak baik. Sebab kewalian tu tuan sembunyi di kalbi. Banyak yang kena. Tuan Gusi cerita ada ulama besar di Mekah tuan, mengajar Masjidil Haram, bukan mengajar masjid dekat kita ni, Masjidil Haram aja, bukan calon ulama. Tiba-tiba dia nak pergi mengajar, Allah Ta'ala uji dia. Dia nampak seorang macam orang Qatrani, orang hitam tu berkubang kan. Terlintas hati dia, orang ni apa, orang gila. Terlintas sikit itu dia. Sampai Masjidil Haram dibuka kitab tak boleh baca. Jam, dia tengok kitab tak boleh baca. Siap orang nak murid ramai kan. Akhirnya jumpa seorang wali kata, kau ni ada silap dengan waliullah aja. Kau buat zikir banyak, sembahyang baca Quran, kau hadiah dia. Dia pun hadiah, buat elok 3 ipum tu buka hadiah tu. Itu makna apa? Kadang-kadang orang macam ni kita tak kenal. Kita ingat orang biasa, rupanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu dikatakan baikkan kepercayaan dan sangkaan. Mana kita tengok orang tu, kita rasa kalau orang lebih tua, kita rasa dia lebih baik daripada kita. Mungkin dia amal lebih banyak. Budak-budak, mungkin budak lebih baik dari kita. Kalau dia mati, dia ada syurga. Kita belum tahu lagi. Mana kita memandang orang lebih baik. Jangan sekali kita pandang kita baik daripada orang, itu masalah besar. Dia akan datang sifat takabur, ujub, riak dan seumpamanya. Saya kamu akan menemui pintu yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala yang tunggal, yang menjadi tumpuan makhluk untuk memohon hajat. Iaitu yang tidak beranak. Allah Ta'ala tempat tumpuan makhluk untuk kita menempuh hajat, yang tidak beranak, yang tidak diperanakkan, yang tidak ada siapa pun yang setara. Ini suatu ikhlas punya makna kan. Apabila kamu telah mendapati perbendaharaan ini, maka tercapailah maqamul ihsan dalam hadis sahih itu, dan hilanglah dari hatimu segala akwan, segala gantungan kepada makhluk, maka bersihlah tauhid yang sebenar kita dengan Allah Ta'ala. Summa qal wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah.